السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpah kurniaan ke atas kita sehingga Ia menyelamatkan kita dari segala apa yang telah Ia lakukan. Jadi dengan keadaan kita selamat wal-afiyah serta melanjutkan umur kita, sehingga dapat lagi kita bertemu, pengajian kita dapat kita teruskan insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga-moga majlis diberkati Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berhenti lebih kurang 2 tahun, 2 tahun, maka kita sambung kembali katanya pada hikmah yang ke-7. Ya, hikmah yang ke-7, iaitu katanya al-hikmatus sabi'atu. Kata ia, yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu, la yushakkikanaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi, wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li sariratika. Hikmah yang ke-7, muka surat 40. Artinya, la yushakkikannaka fil wa'di, jangan sama sekali meragukan akan engkau, hai murid. Asal kebanyakan pada kitab ini apabila muallif ataupun musannif, iaitu Syekh Ibnu Athaillah, kebanyakan bila dia kata engkau, ialah dikhitab tuju kepada murid-muridnya.
Lalu ditafsir, hai murid, jangan sama sekali meragukan akan engkau, hai murid, meragu pada janji Tuhan engkau dengan buat kebaikan. Jangan meragu oleh tiada berlaku janjiannya itu. Adamul wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu, dan jika sekalipun jika telah tentu oleh masanya, masa berlaku janjian itu, sekalipun jangan sekali-kali engkau meragukan. Itu terjemah ambil daripada la yusyakkikanna. Orang mengaji kaedah dipanggil masuk nun taukid thaqilah. Nah, sekira kalau tidak ada nun taukid, kena baca la yusyakkik. Dia panggil jazam dengan sukun. La panggil amil jazam, menjazamkan fi'il mudhari', lafaz fi'il mudhari' dijazamkan dengan sukun sekiranya tak berhubung dengan akhir suatu. La yusyakkik, apabila masuk nun taukid, maka hukumnya dia panggil taukid mubasyirah. Ngaji dalam kaedah panggil, maka dibinakan atas patah. Lalu la yusyakkika, la yusyakkikanna, maka kita ambil daripada nun taukid itulah jangan sama sekali lekat kita kaya ada nah lah. Dekat sini pun ada nah itu. Jangan itu balaghah, lebih mubalaghah pada kata jangan saja. Jangan, itu dah menunjuk tak larang. Tapi bila kata jangan itu mubalaghah pada nahi panggil maka kita ambil pada nun taukid itulah la yusyakkikanna, jangan sama sekali ataupun boleh kata jangan sekali-kali apa itu yusyakkikannaka, meragu. Kalau itu campur dengan Arab mensyakki, jangan mensyakki, jangan meragu. Ada pula satu lurah lagi orang petani guna, jangan berpapah hati. Sini cakap dah macam tu. Tak rasa berpapah. Apa berpapah? Masalah kalau kita dijemput kepada sesuatu tempat, kita main berpapah hati. Nak pergi sekali-sekali rasa nak pergi, sekali-sekali rasa tak mau. Dia panggil berpapah hati. Tu orang petani panggil. Sini tak guna. Boleh satu lurah. Duk berpapah tu. Duk berpapah itu pun tulis bahasa surat dah tu berpapah. Tapi kalau bahasa cakap betul, papah hati. Kuduk bahasa papah ni. Nak pergi kau. Itu orang petani kata. Daripada syak ni lah. Kerana makna syak pada asal ialah idrakut tarafaini ala sawa. Mendapatkan dua pihak, yakni pihak subut atau nafi atas jalan bersamaan, yakni 50-50. Kau nak pergi 50%, tak mau pergi pun 50%. Nak terima 50%, tak mau terima pun 50%. Syak. Idrakut tarafain ala sawa. Maka sini dia guna dengan bab tab'in. Syakkaka yusyakkiku, la yusyakkik, maksud nun taukid la yusyakkikanna, ka maf'ul muqaddam mengaji kaedah jangan sama sekali ataupun jangan sekali-kali meragu, mensyakkikan akan engkau, hai murid, fil wa'di, pada janji. Maka alif lam ganti daripada mudhaf ilaih, janji siapa? Fil wa'di, pada janji, ni pada janji Tuhan kau. Soalan kata fi wa'di rabbika,
Jangan engkau mensyaki, jangan meragu akan engkau pada janji Tuhan engkau, janji dengan buat kebaikan. Itu reti daripada kalimah ataupun lafaz wa'd. Lain dengan wa'id. Kalau wa'id, janji dengan seksa. Siapa-siapa melaku sesuatu nescaya akan diseksa. Itu panggil wa'id. Ada tulis ya lagi. Itu panggil janji seksa. Manakala wa'd itu janji dengan buat baik. Oleh itu dia ambil maksud, jangan sekali-kali meragukan akan kau hai murid pada janji Tuhan kau, janji dengan buat kebaikan. Jangan meragu oleh, itu syarat pada fa'il mu'akhar. Adamu fa'il yusyaki. Adamu wuqu'il mau'udi. Meragu oleh tiada berlaku janjian itu. Nah, ini apa ni? Dia nak ajar hati kita supaya tetap kembali kepada redha dengan qada. Dibina atas asasnya beriman dengan qada dan qadar. Kan rukun asasi kita selain pada apa dia? Rukun yang ke-6 ialah bahawa engkau percaya dengan qada dan qadar. Artinya semua perkara itu dengan tak akan berlaku sama sekali melainkan hanya dengan berlaku oleh Allah. Kemudian ada dijanji kata kita nak dapat satu-satu perkara. Kemudian kita tunggu perjanjian atau perjanjian itu tak berlaku. Tak berlaku. Maka di sini nak ajar, jangan meragukan kau pada janji buat baik Tuhan kau itu. Jangan meragu oleh tiada berlaku pada janjian itu. Jangan ragu. Mana kita tetap, sebab dia ada lagi beberapa kesulitan. Allah janji nak bagi satu-satu, tapi dia ada lagi syarat-syarat yang dia tidak memberitahu. Itu sulit. Nah, makin nak ajar hati kita supaya tenang dan tetap, jangan meragukan oleh tidak berlaku janjian itu. Ghayah wa in, mengajar ghayah in lil ghayah wa in ta'ayyana zamanuhu, dan jika telah tentu oleh masanya, masa boleh kita kembali zamanuhu ay zamanu wuqu'il ma'un, dan jika telah tentu oleh masanya, masa berlaku janjian itu, sekalipun jangan meragukan kau. Hanya kau kena tenang tetap. Nah, sebab Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguh Allah, tengok dia ayat secara taukid. Innallaha, sesungguh Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi akan janji. Maka murad dengan mi'ad di situ dengan mana wa'd, janji buat baik. Allah tak menyalahi. Bila tak menyalahi, macam mana yang janji kata nak beri dia tiba-tiba tak berlaku? Sekaligus nampak menyalahi janji. Jangan kita sangka buruk. Hanya wajib kita sangka baik kepada Allah. Yang tak berlaku, kemungkinan dia ada lagi kaitan dia tak bagi tahu. Nah, seperti mana telah berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu kata pada kita akan boleh masuk Mekah setelah hijrahnya 6 tahun. Pada tahun yang ke-6 panggil pada tahun berlakunya di Hudaybiyah. Nah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum ila akhir al ayah. Itu setelah balik pulang daripada Hudaybiyah menuju balik ke Madinah, tu ayat itu membenarkan
Kerana sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat bahawa sungguhnya kamu akan masuk Mekah. La tadkhulunnal masjidal haram. Kata lam taukid tu dia panggil jawabul qasam mahzuf. Demi Allah, sungguhnya kamu akan boleh masuk Masjid Haram. Suka gembiralah hati puak sahabat yang telah hijrah awal daripada 6 tahun lagi boleh masuk ke Makkah, suka, seronok. Hingga sampai 1400 ataupun lebih pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dengan ringkas cerita sampai di Hudaibiyah, kita maklum bagi orang yang pernah pergi ke sana kan. Bila sampai di Hudaibiyah ditahan Rabla, tak benar masuk kan. Ini macam mana ni? Marilah tu keraguan. Bagi orang yang iman tu rendah, mutabatnya rendah, mari macam mana kata nak boleh masuk, ni macam mana tak boleh masuk? Ni mari. Tapi kesulitannya di mana? Sebab tu setengah-setengah pada kesulitan tu siapa Umar radhiyallahu anhu sendiri pergi tanya Abu Bakar radhiyallahu anhuma, takkah dia kata kita boleh masuk ke Mekah? Apa tak boleh masuk, kena tahan ni? Jadi ada juga tertanya-tanya. Maka jawab pula Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan tetap dan tenangnya, dia tidak kata pada tahun ini. Tengok sulit tu. Kita fahaman kita rendah tu dia tu. Ni sebanyak tu dia berkata, demi sungguh kamu akan masuk Mekah. InsyaAllah. Ni kait insyaAllah, tak ada dah kait insyaAllah. Aminin, hal keadaan kamu yang aman santosa. Data-data mai kena sekat di Hudaibiyah. Macam mana? Abu Bakar kata, dia tidak kata pada tahun ini. Dia kata kamu akan boleh masuk Mekah. Dia tak ada kata pada tahun ini. Ni sulit kita situ. Tak Abu Bakar, tenang kata. Ini mana? Begitulah kita bila ada janji daripada sesuatu yang tak pernah memungkinkan janji. Mari buat perjanjian dengan kita nak bagi sekian-sekian 1, 2, 3, 4 masalah. Tiba-tiba perjanjian itu dilambatkan ataupun tak tertunai pada masa jadi janji pada masa tertentu. Jangan kita ragukan. Sebab siapa yang janji itu? Orang baik. Orang tak pernah dusta. Orang tak pernah mungkir janji, tak pernah menyalahi janji. Tiba-tiba hari itu ada sesuatu sebab. Lalu itu wajib kita hanya redha dengan Allah. Ini maknanya hikmah ini tu dia nak menenangkan hati kita sebagai hamba yang berkehamaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kau meragukan oleh tidak berlaku janjian yang telah janji oleh Allah. Sekalipun janjian itu tentu masa. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sebab apa jangan? Ilahnya li alla. Dia panggil lam mukallam ta'lil. Li alla yakuna zalika qadhan fi basiratika, supaya dia panggil ilah bagi kata jangan meragukan akan kau, supaya bahawa tiada jadi demikian itu. Li alla yakuna zalika, demikian itu tu ke mana? Dia panggil musyarilah. Demikian itu yakni demikian keraguan itu. Zalika klik pada situ, ambil mafhum daripada musyakik tashkik, supaya bahawa tiada jadi demikian itu, yakni demikian keraguan itu tak jadi yang mencacatkan pada pandangan mata hati engkau. Tu kita terjemah yang mencacatkan. Ini suatu jagaan tu, kalau perhati jaga. Lafaz Arab dia main dengan qadhan. Tapi bila terjemah yang cacat. Ini syarat pada apa ini? Syarat pada itlaq masdar dengan makna isim fa'il. Baru dia muwafaqah. Li alla yakuna zalika isim yakun
qadhan khabayakum ay qadihan. Dipanggil masdar dengan mana isim fa'il. Sebab dia kata Zaidun adlun ay adilun. Zaid itu adil, yakni Zaid itu seorang yang adil. Takwil dipanggil masdar dengan mana isim wasah. Ataupun taruh atas mubalaghah. Supaya tiada jadi demikian itu keraguan tu tak jadi yang mencacatkan pada mata hati, yakni pada pandangan mata hati engkau. Kalau engkau ragu ke, jadi cacatlah. Faham dah cacat lah? Sini cakap lah. Cakap lah. Boleh dah arti lagi cacat tak apa lagi? Cuba artikan lagi. Cacat itu apa? Melayu dah. Tapi huraian lagi. Rusak. Itu dia. Supaya tiada mencacatkan, supaya tiada merusakkan. Itu dia. Ataupun dengan kata lagi, memusnahkan. Kan? Itu boleh diartikan. Supaya tidak rusak. Bila kita ragu, ragu itu jadi sebab bagi rusak. Yang kita tengok memang kita apabila tak dapat sesuatu perkara mari selalu macam mana? Kadang-kadang kita hukum lah dah. Dusta bercakap ni bohong. Macam-macam katalah tu. Tapi bila orang tenang, diam je. Apa? Kita ingat kata ada suatu sebab hak dia tidak menzahir dalam kait apa tadi. Dia kata kita akan boleh masuk Mekah. Tidak menyatakan kata pada tahun ini. Kalau kata pada tahun ini, tiba-tiba tak boleh masuk juga tahun ni, tu pun jangan meragu lagi. Sebab dia tidak kata bulan ini. Pada tahun ini, tiba-tiba tak boleh masuk. Tak ada kata tahun ini, bulan ini. Tak kata. Jadi luas lagi boleh ditanggung ihtimal. Ada ihtimal. Tapi kita orang sempit pahaman ni, ini dia jadi. Supaya jadi berteliru ke apa ni, buat ada sempit dalam ilmu tu lah. Tak pandai nak tanggungkan ihtimal. Sedangkan satu-satu perkataan yang banyak padanya ihtimal. Baik. Supaya tiada jadi demikian keraguan itu yang mencacatkan, yang merusakkan pada pandangan mata hati engkau. Itu terkedir mudah panggil. Ataupun ambil arti basirah. Basirah ni mata hati. Kalau mata kepala dia panggil basar. Dia guna basar, itu mata kepala. Bila dia guna mata hati, basirah. Jamak dia basair. Basar jamak dia absar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Jamak daripada mufrad basar. Tapi kalau basirah ya basair. Itu dari segi lughah. Lagi yang kedua, dan yang memadamkan atas pada yang mencacatkan. Kalau Arab wa ikhmadan, itu pun masdar. Atas pada qadhan khabayakun. Takwil dengan isim wasah juga. Ya alla yakuna qadhan ay qadihan wa ikhmadan ay mukhmidan. Takwil dengan isim wasah. Akhmada yukhmidu, ikhmad sifat mukhmidun. Lalu itu berarti dan yang memadamkan ini, supaya tiada jadi demikian itu keraguan itu, yang memadamkan. Yang memadamkan akan apa? Akan cahaya bagi lubuk hati engkau. Tambah sikit ke dia mudah. Li sariratika, sarir ambil daripada perkataan sir hati. Karena hati dia sulit, hati ini dia sembunyi, panggil sir. Supaya tidak memadamkan cahaya bagi lubuk hati. Apa tambah lubuk hati? Karena kalau mengaji qalbi, jantung hati. Dalam jantung tu pula ada sir. Seolah-olah dalam begini masjid yang luas atau rumah yang luas, dalam sebuah rumah itu ada pula ruang kan. Ini ruang untuk tetamu, ini ruang tempat memasak katakanlah, ini ruang bilik tidur, ruang banyak. Kadang-kadang ruang ni khas, ruang ni umum.
Nah, maka dalam jantung hati kita pun dia ada lub. Allah Ta'ala kata fa'tabiru ya ulil albab. Albab jamak pada lub. Melayu tani cakap lubuk. Sini cakap dah lubuk. Cakap pengertian lubuk ni ada barang kemah situ kan. Barang yang nilai di situ. Tempat lubuk kalau dalam sungai, orang tak berani nak main kat lubuk tu. Tempat lubuk tu tempat yang ada barang-barang yang harga mahal tu. Kalau ikan pun tu lubuk. Maka kita jadikan Melayu lubuk. Lubuk hati. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka fikir ambil kiralah kamu hai orang punya lubuk hati. Baik. Itulah matan dia. Wallahu a'lam. Sungguhnya ini kepada syarahan. Sungguhnya telah mentahqiq ia ni klik pada musannaf yakni Syekh Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrahu, semoga-moga menyuci Allah akan hatinya. Telah mentahqiq ia di sini yakni pada ini hikmah ni ataupun hikmah yang ketujuh ni, mentahqiq bagi engkau wahai murid, mentahqiq akan barang yang telah lalunya. Apa barang telah lalu? Telah lalu pada hikmah yang ke-6 dulu. Apa dia barang yang telah lalu? Apa yang bayan ngaji ibarat. Daripada nak menyatakan barang telah lalu itu apa? Daripada melulus Tuhan akan janjinya dan lulus oleh janjiannya, janjian Tuhan. Tuhan lepas dah. Jadi mai sini nak mentahqiq lagi. Tahqiq ni kita nak panggil apa pula? Kita kata dah tersebut tahqiq tu dah. Nak tahqiq ke? Mengkejapkan. Nak mengkejapkan. Dah, kejap dah, mengkejapkan lagi tu. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq. Ada juga sekaligus bahasa diguna campur Arab. Menyekik. Orang sini cakap tak menyekik. Tak cakap. Kata ni cakap tu menyekik. Bila dengar tu berasa apa yang ia kata dengan alasannya kena pada tempatnya nyata menyebabkan berasa mentahqiq, menyekik. Siapa orang dengar tu berasa tahakkuk. Tahakkuk jadikan Melayu tahangguk. Tengok kita reti. Yo. Tahakkuk, hangguk. Harap tu mari tu. Tahakkuk, tahangguk. Kita bila faham? Bukan buat-buatlah. Buat-buat tak jadi lah. Tu panggil tahakkuk. Rasa kata sungguh apa yang ia kata itu. Maka balik orang menyapa macam tu panggil mentahqiqkan, mengkejapkan, menetapkan. Kata gila. Pada asal mari haqqa mana sebenar. Rasa sebenar, terasa sungguh, nak menyungguhkan. Kata gila. Itu tahqiq. Dan tetapi sungguh pun barang telah lalu iaitu meluluh Tuhan akan janji dan lulus oleh janjiannya, dan tetapi atas wajah. Cara Allah Ta'ala apa dia meluluhkan janji dan lulus janji itu, tetapi atas wajah dan waktu yang ia kehendakinya. Ada dia ta'liq panggil tu. Dia panggil qada' mu'allaq. Ada ta'liq, ada sangkut. Ya kalau tak ada sangkut dia panggil itlaq. Semata-mata. Ini ada ta'liq jika. Kadang-kadang disebut, terkadang tidak disebut. Kadang-kadang di satu ayat ni tak sebut, mari sebut di ayat lain. Terkadang hadis begitu juga, cakap satu apa dia ni, satu hadis ni itlaq, lepas. Tapi kaitkan ada di hadis lain, mari kait. Ni apa yang kata amun makhsus. Itu dia. Ataupun amun mukhassas, ditakhsiskan. Baik. Sungguh pun kata Allah tu janji meluluhkan janji dan luluh oleh perjanjian, tetapi atas wajah, atas jalan dan waktu masa yang ia Allah. Ini panggil
yang ia ni sifat pada wajah dan waktu, tapi apa panggil jaratus silah ala ghairi man hiyalah, yang mengaji kaedah ibarat. Sebab dhamir tak rajak pada man'u mansub. Atas wajah dan waktu yang ia Allah. Kalau cerita. Wajah, waktu, jalan dan masa yang ia Allah kehendakinya. Ya Allah kehendakinya. Hanya tu boleh terkembali kalau idhafah ke fa'il, sana ke fa'il, maknanya kehendakinya nya Allah ni akan demikian itu wajah dia waktu yang nanti dia gitu. Itulah. Supaya dengan tadilah Umar tanya Abu Bakar, macam mana? Dia kata kita boleh masuk Mekah ni macam mana, kena sekat, kena tahan di Hudaibiyah ni. Abu Bakar jawab, dia tidak sebut tahun ini. Orang petani kata tak ada nak kira. Tak ada kira. Tu dia bila sebut, dia tak ada sebut tahun ini. Iya sungguh. Ni ayat tu tingginya martabat Abu Bakar. Tu dia. Seperti juga cerita yang dia Nabi Musa alaihissalam ketika bawa kaum Bani Israel tu bawa lari daripada Firaun begitu, lebih kurang 600,000 tu bawa lari ke tepi pantai. Tapi bagi sahabat-sahabat dia, kaum-kaum dia, hak yang tahakkuk kuat, senyap, diam je, ikut saja Musa nak bawa ke mana. Kalau turun ke laut pun ikut turun ke laut, kalau turun ke bumi pun ikut turun ke bumi. Diam tak kata apa. Tapi setengah pada setengah yang tak sampai menangis. Tak menangis apa bila paling ke belakang penuh gelap macam hujan. Diikut belakang oleh Firaun dan kaumnya, tenteranya. Matilah pada adaknya. Depan ini air laut. Depannya air laut. Pada adak nak pergi macam mana? Lari tak lepas. Belakang tu Firaun dia ikut. Allah setengah-setengah menangis. Setengah pada setengah tu tak tahan juga. Tanya, "Hai Musa, kenapa bawa mereka ni?" Musa diam. Kenapa bawa mereka ni? Maknanya ni jalan kita tak lepas, tak selamat ni. Ada setengah kata, adakah Tuhan suruh bawa mereka ni? Ya. Dah kita tak apa dah, Allah Taala suruh, ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu maut. Serah je. Tapi nak serah pun tu baik juga sepatah. Adakah Allah perintah suruh mereka ni? Ya, baru kemah. Hak yang kemah sungguh, hak yang tahqiq kejap sungguh, diam tak tanya apa, ikut saja. Moga dia Rasulullah. Dia buat kerja dengan wahyu. Allah perintah ikut begitu, kita ikut je. Tak kata apa, pakai ikut dia. Mati hidup ikut dia. Ini apa yang kata, pulang ke situlah. Manusia sama manusia, punya akal sama punya akal, punya ilmu sama punya ilmu, tapi cara fahaman halus, itu masalah tak samalah. Inilah dia panggil ajar nak menetap dan mengkejapkan hati kita, bina di atas asas kita beriman dengan qada dan qadar. Kata dia lagi, dan telah suruh ia. Siapa tu? Musannaf Syekh Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrahu. Telah suruh ia akan engkau hai murid, pada demikian itu dengan membenarkan. Pada demikian itu barang yang telah lalu tu. Suruh dengan membenarkan. Dan tegah ia musannaf akan engkau hai murid daripada syak dan taraddud. Syak ragu tadi, taraddud tu apa? Pergi datang asalnya. Pergi sekerat jalan, balik patah balik. Balik sekerat jalan, patah balik pula. Pergi mari panggil taraddud. Gak Melayu kita ada cakap, kalau orang petani lah, aku dah berasa dudak hati. Apa dudak? Sini cakap ada lagu tu. Cakap juga. Tu taraddud. Dah kerak ambil dudak. Aku dah rasa dudak hati. Dudak. Mai daripada Arab taraddada yataraddadu taraddudan. Bila baca bunyi Arab taraddud. Bila kita kerak Melayu rasa dudak hati. Betul tak? Mana tak kenal lah dudak itu. Nampak? Itu dia. Maka di sini musannaf kita larang daripada syak, ragu, berpapah hati kata orang petani tadi, dan juga taraddud, pergi datang tidak tetap. Daripada yang tersebut itu, daripada apa?
daripada melulus Tuhan akan janjinya dan luluh oleh janjiannya. Sebab apa dia larang di sini? Supaya jadi sempurna. Supaya jadi sempurna dengan demikian itu, dengan demikian itu suruh akan kau dengan membenar dan tegah akan engkau daripada yang tersebut. Itu supaya jadi sempurna oleh terbuka mata hati engkau. Mata hati basirah tadi. Macam inilah, macam lampu ini bukan main, banyak lampu ni. Tambah lagi cerah, lagi terang, tambah lagi terang. Begitulah mata hati kita. Banyak sangat nur, cahaya yang diberi Allah Ta'ala pasang ke dalam hati. Sebab tu dipanggilkan, dibandingkan dengan matahari. Matahari pengenalan. Syamsul Ma'arif. Ma'rifat, pengenalan kita ni banyak sangat. Kenal itu, kenal ini. Kenal bukan kenal saja, serta mengaku pula iya. Kenal dah, iya. Iya Allah, kenal. Iya adanya, sedianya. Dan lain-lain banyak lagi kita kenal ni banyak. Kenal serta tasdik, mengaku Allah banyak. Ini mana kata kalau tengok nampak juga cahaya. Lebih terang daripada ini lagi. Maka nak jaga cahaya itulah. Dan balik syaitan, syayatin alaihi la'natullah, dia ada usaha nak memadamkan cahaya inilah. Paling sekali-sekali nak mematikan cahaya ataupun nak memadamkan cahaya iman itu sebagai asas. Baik. Ini yang musannaf kita larang jangan tu supaya jadi sempurna dan elok atas pada jadi sempurna. Supaya elok oleh segala nur, segala cahaya bagi sarirah. Sarirah yakni segala cahaya hati engkau. Lalu itu maka berkata ia ni atas pada kata dia telah suruh dan telah tegah. Maka berkata ia musannaf qaddasallahu sirrahu la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi ila akhirih, sebagaimana akhir tadilah. Demikianlah berkata akan dia akan huraian yang tersebut di atas itu oleh ataupun demikianlah berkata akan dia akan perkataan tersebut pada kata sungguhnya telah mentahqiq bagi engkau. Itu perkataan siapa tu? Telah berkata akan dia berkata akan demikian itu perkataan oleh Ibnu Ajibah Asy-Syadzili rahimahullahu taala dalam kitab dia pada Iqazul Himam. Kitab dia syarah di atas matan Al-Hikam ni juga dia letak nama Iqazul Himam. Kita pun ambil daripada situ. Wallahu taala a'lam. Habis. Dan telah berkata syarih, kita jaga dari awal kitab, di muqaddimah kitab dulu. Apabila kita itlaq syarih, muradnya Syekh Ibn Abbad An-Nifzi. Kita dah jaga dulu di awal dulu tu. Kemungkinan lama dah lupa. Di sana kita jaga di awal kitab dulu. Telah berkata syarih. Cuba kita tengok tempat jagaan dulu. Sebagian nak mengingat balik. Di muka surat Syekh Anif syarih. Oh, banyak sangat tu dah. Muka surat berapa tu? Kita balik daripada awal dulu. Muka 3. Muka 3. Dah jaga dulu nu di nota kaki 2. Di muka surat 3 bila sebut syarih. Kita jaga itu qaulu Syekh Ibn Abbad, iaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdullah Ibnu Malik bin Ibrahim
An-Nifzi, Al-Himyari, Ar-Rundi. Lepas tu kita kata di akhir tu, ia adalah daripada ulama tasawuf dari ahli Rundah. Sebab tu nisbah dengan kata Rundi pada negeri Andalus. Dan ia pergi mari di antara negeri Pas dan Tilimsan dan Marrakesh, dan Maroko, dan lain-lainnya. Duduk ia hal keadaan jadi ia khatib pada negeri Pas, dan adalah ia yang dikenalkan dengan Syekh Ibnu Abbad An-Nifzi, dan ialah yang dikehendaki akannya apabila diitlaqkan akan syarah pada ini syarahan. Tu ingat kan? Maka sini kita kata telah berkata syarah. Kan nak kisarah tu. Tua bagi syarah atas hikam ni juga. Namanya Mawahibil Ghaithul Mawahibil Ladunniyah. Nama syarah dia. Di sana dia kata begini. Dan telah berkata syarah rahimahullah taala, bermula Tuhan Al-Haqqu taala tiada menyalahi ia akan janji. Kerana kita menyalahi janji, yakni janji dengan buat baik. Itu ittifaq di antara ahli sunnah wal jamaah, antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Pada masalah janji dengan buat baik, ittifaq Allah tidak menyalahi. Adapun janji dengan seksa, itu ada khilaf antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Baik, janji dengan buat baik, Allah tidak menyalahi janji. Seperti janji pahala, siapa solat berjamaah, kan? Dalam janji katanya lebih afdal, berganda daripada sembahyang seorang diri. Ada riwayat 25, ada riwayat 27. Itu panggil janji ke tu? Itu panggil janji. Maka janji itu Allah tak menyalahi janji. Janji dengan buat baik. Demikianlah. Maka oleh itu, maka barang siapa ni panggil tafriq kalau ngaji kaedah. Tak kala kata Tuhan Al-Haq tiada menyalahi janji, yakni janji dengan buat baik, maka oleh itu, maka barang siapa telah janji akan dia, barang siapa oleh Tuhannya Al-Haqqu Ta'ala telah janji akan suatu, dan jika adalah ia suatu yang dijanji itu yang telah ditentu akan masanya, masa suatu yang dijanji itu sekalipun kemudian tiada berlaku oleh demikian janjian itu, jawabnya marang siapa begitu, janji itu tiba tak berlaku janji, maka tiada saya gia. Maka tiada saya gia. Saya gia ni sini panggil apa? Segia, terjemah daripada yang bagi. Segia apa? Sebaiknya. Maka tak sebaiknya. Mana tak baiklah. Mana itu dah. Maka tiada saya gia. Kalau saya gia arti sebaik, mana tiada saya gia tak baik. Dan boleh arti juga saya gia mana sepatut, mana tiada tak sepatut. Itu mana saya gia. Maka saya gia terkadang dipakai makna wajib. Terkadang saya gia dipakai mana sunnah. Terkadang saya gia dipakai mana aula, terutama. Ni tengok-tengok keadaan dia tempat lah. Manakala kata tiada saya gia, boleh arti tak baik lah. Tak baik. Dengan cara mudahnya tak baik. Orang tua selalu ajar, jangan begitu, tak baik. Jangan begini, tak baik. Tu mana? Tak saya gia. Tak saya gia apa? Bahawa meragu akan dia, akan barang siapa, oleh demikian itu tiada berlaku janjian tu pada benar janji Tuhan itu. Apa? Jangan kita kata Allah macam mana janji nak bagi sesuatu, tiba-tiba tak bagi pun, dusta Allah ni. Kufurlah. Jangan meragukan, kita tetap sudah. Seperti ada kadang kita ni wa aman ni ada kelebihan. Fadilat ni kita pun baca tu, baca ni, baca. Tiba-tiba dalam ayat kata kelebihannya 1, 2, 3.
Kita baca amal tu tak jadi sepada tu. Macam mana kita rasa? Tak mau dah. Lama kau buat tak dapat apa pun, sekaligus nak rusak dalam pegangan kita tu. Nak bawa pada su'uzan, dia panggil jahat sangka, buruk sangka dengan Allah, itu salah besar, maksiat batin orang panggil. Oleh yang demikian jangan meragukan. Meragu oleh demikian itu, demikian tiada berlaku oleh janjian tu. Jangan meragu pada benar janji Tuhan itu, kerana Allah tetap benar. Takkan bila kita baca ayat tamat dengan apa? Bila baca Quran tamat dengan apa? Sadaqallahul azim. Ringgit lagi. Sadaqallahul azim. Apa arti? Benar Allah yang Maha Agung. Benar Allah yang Maha Agung. Nanti macam mana awal dia tak dapat dengan kehendak kita, macam mana janji nak bagi tak bagi. Jangan, kerana Allah benar. Dan kita dalam kita dak takbir raya, takbir raya kita dak kata apa di antaranya? La ilaha illallah wahdah. Kita mengaku sepenuh-penuh bahawa Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang lain berhak disembah hal kepada yang Maha Esa. Sadaqa wa'dah. Duk kata tu. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzab wahdah. Ada kata tu. Apa itu? Sadaqa wa'dah. Telah benar, membenar. Dia panggil kalau mengaji lurah, sadaqa tu terkadang pakai makna lazim. Seperti sadaqallahul azim, telah benar oleh Allah. Dia panggil sadaqa makna lazim. Sadaqa wa'dahu, tu sadaqa makna mutaaddi. Kena jemah membenar ia Allah akan janjinya. Sadaqa wa'dahu, tapi tawakal kan? Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, dah ambil saja. Kena jemah situ, telah membenar ia Allah akan janji dengan buat baik itu. Tengok tu, kita dah ucap. Tapi bila tak dapat sekehendak hati, dia mari ragu-ragu. Macam mana? Jangan, sini kata. Jangan. Kita kena tetap kejap. Itu dia. Baik, ini nasabah dia duk didik, dia duk terbiahkan murid-muridnya. Duk terbiahkan murid-muridnya. Maka kita mengaji kita dia seolah-olah kita pun murid-murid bagi syekh lah. Cuma melalui belajar kita dia. Kita tak sampai maqam lagi juga, duk perangkat murid lah. Jangan meragukan pada benar janjian Tuhan itu. Sebab apa? Kerana ini nak elak pada kata tiada segia. Sebab apa tak segia, tak baiklah bahawa meragukan oleh magia itu. Sebab apa? Kerana boleh jadi bahawa adalah berlaku demikian janjian itu, boleh jadi ditaklikkan akan dia, disangkut, taklik, disangkut, digantungkan akan dia, akan berlaku demikian janji itu ditaklik atas beberapa sebab, dan beberapa syarat sebab yang telah menentu oleh Tuhannya Al-Haqq Ta'ala, menentu dengan mengetahui akan dia. Ini setengah daripada orang kata perkara sulit, ghaib. Masta'sarallahu Ta'ala bi'ilmih. Ini maksud dia kata barang yang menentu oleh Allah dengan mengetahuinya. Dia je tahu, hamba dia tak bagi tahu. Cuma janji nak bagi tapi dia tak bayar. Nak dapat syaratnya 1, 2, 3. Sebabnya 1, 2, 3. Tapi syarat dan sebab dia tidak menzahirkan. Boleh jadi begitu sebab tak berlaku. Seperti di antaranya yang tak dapat masuk Mekah tahun Hudaybiyah tu. Lepas pada tu dia menyatakan. Lepas tu dia menyatakan, sebab kalau kamu masuk, kerana mu hijrah 6 tahun hak awal tu. Ada yang berikutnya, ada 4 tahun, 5 tahun, macam-macam. Jadi dah lama kamu hijrah, kamu tinggal Makkah. Semasa kamu tinggal dulu dalam keadaan kamu tu sedih, kamu tu dianiayai, dibuat zalim, kamu masih ingat yang tu. Tapi semasa kamu tinggal Makkah dah 5-6 tahun tu, berubah banyak di Makkah.
Kemungkinan kalau mau masuk ketika itu mudah ingat tu yang ni dia buat zalim aku. Berlaku. Berlaku kekasaran. Maka Allah Ta'ala tak beri. Seolah-olah kata sebab itu kamu lagi akan tahulah. Baru lepas pada tu, oh ya sungguh dia kali itu boleh masuk. Tengok. Itu yang panggil terkadang boleh jadi apa dia dengan beberapa sebab. Nah sebab tu yang telah menentu oleh Tuhannya Al-Haqq Ta'ala, menentu dengan mengetahui akan dia akan beberapa sebab dan syarat tadi. Allah dia tahu. Masta'tharallahu Ta'ala bi'ilmih. Supaya Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada kita bilakah masa yang mati. Saya maka apa sekiranya kalau ditanya bila kamu akan mati, siapa boleh jawab? Tapi kalau tanya kita mestikah mati? Ya, mesti mati. Ini mengikut janji dari Allah. Dia panggil wajib sama'an, sam'an dia panggil sam'iyya. Kita mesti mati dan kita tak akan baki. Tapi kalau tanya bilakah masa tertentu bagi kita untuk mati? Siapa tahu? Ani mimma sta'sarallahu ta'ala bi'ilmi. Tak beritahu. Patut ada beberapa sebab, ada beberapa syarat. Ini macam itulah. Tapi dia janji kita akan mati. Mesti mati. Tapi bilakah? Wallahu a'lam. Ini pun sepatutlah Allah janji dengan melalui cerita itu mari sama kita. Tiba-tiba kita tunggu-tunggu tak dapat perjanjian tadi. Jangan kita ragu-ragukan. Kerana ada lagi beberapa syarat cakutan yang kita tak tahu. Hanya kita redha saja. Allah inilah apa kata tinggi rendahnya martabat kita dekat situ. Bak hati ni. Baik, kata lagi. Yakni apa dia? Kata sani beberapa syarat dan sebab yang telah menentu oleh Tuhan Al-Haqq Ta'ala, menentu dengan mengetahuikan dia akan beberapa sebab dan syarat. Tiada hamba bagi Tuhan. Yakni tiada mengetahui oleh hamba-Nya. Kita tak tahu. Oleh itu wajib atas kita redha dan serah jalan. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Tengok tak? Aku berserah. Fawwadha yufawwidu tafwid. Aku hanya berserah. Semua urusanku kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah basir, yang amat melihat, yang amat mengetahui. Tu sebab tu kita nak pandai-pandai tak boleh. Allah itulah ini maqam hati. Baik, tak kalau begitu maka boleh juga kita pergi kepada tafri' juga. Apabila setelah kita faham begitu, maka boleh kita tekedi dia panggil maka tafri'iyah, jawab bagi syarat mahzuf tekedi yang munasabah. Iza bana lakal amru ataupun iza kana al amru kazalik, maka ini dan apabila perkara itu begitu, perkara waqi'nya begitu, maka wajiblah tu hukumlah, maka wajiblah atas hamba. Tu wajib syar'inya ni. Maka wajiblah atas hamba, seperti wajib semaya atas kita hamba, wajib puasa atas kita hamba. Sama dah. Maka wajiblah atas hamba, wajib apa? Bahawa kena tu fa'il wajib. Tu dia. Yajibu 'alal 'abdi an ya'rifa qadrahu. Wajiblah atas hamba oleh bahawa kenal ia akan qadarnya. Kita kenal-kenallah qadar kita. Dan bahawa beradab ia. Beradab ni sini panggil apa? Beradab kalau Melayu tu. Ni adab cara Arab, adab Arab. Bila cara Melayu tu beradab ni berapa? Supan. Supan. Sopan. Santun. Ya tu. Tu adab. Tu dia. Sopan. Itulah wajib atas kita apa tu? Wajib kitanya bahawa kenal ia akan qadarnya. Kita kenal qadar kita dan kedudukan kita, dan bahawa beradab ia bahawa bersopan. Santun. Ia hamba
serta Tuhannya. Tengok kita sama makhluk. Bila orang ni pangkat besar, kita pangkat kecil, tak kita beradab dengannya. Kita dengan ayah kita beradab sebab dia tu kedudukan dia asal kita porok. Tak kata kan? Kita beradab dengan dia. Apa kata dengan Allah sebagai Rabbil Alamin? Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Tengok. Tidak kamu kehendakkan sesuatu melainkan bahawa kehendak oleh Allah. Allah itu siapa? Tuhan yang punya, yang menciptakan segala alam. Tengok tu. Nah, dia menzahirkan kebesaran dia. Bila kita tidak ada sopan, Allah salahlah dari segi jahat adab, dia panggil isaatul adab. Ya, kadang-kadang kita bagi cikgu, bagi guru, kadang-kadang bila murid-murid kita, pelajar-pelajar kita tu, anak-anak sekolah kita dia tak beradab, maka berhak bagi guru apa dia takdib, ajar adab. Ikut keadaan lah. Ya. Tu mana katakan jahat adab. Itulah. Allah adab ni payah sekali. Adab ni payah. Tu mana kata dia, wajiblah atas hamba bahawa beradab ia serta Tuhannya dan diam ia hamba tu kepadanya, kepada Tuhan, pada barang yang telah janji ia Allah akan hamba dengan dia, dengan barang. Tu ayat di situ. Dia mengaji kaedah tu. Pada barang janjian ia telah janji ia Allah, janji akan hamba, janji dengan dia dengan barang janjian. Mengaji panggil ayat isim mausul. Lagi dan bertenang ia kepadanya atas pada diam, dan boleh atas balik pada beradab. Wajiblah bahawa bertenang ia kepadanya, kepada Tuhan. Gak tenang-tenangnya apa? Tenang hati kan? Tenang jiwa panggil kan? Cuba hati tak tenang, mulut pun tak tenang. Dah hati tak tenang, mulut ke? Berbobil. Kata ni panggil dah. Sini macam cakap lagu tu. Bobil cakap lah. Bobel. Bobel. Kata dekat-dekat tu. Bobel. Tanya tu gitu. Sini bobel. Mula bobel mulut Allah. Apa cakap bobel sangat? Tidak, hati tak tenang tu. Bila hati tak tenang, rasanya tak puas hati, rasanya tak rela. Bila tak rela, mulut bobel. Tak kena itu, tak kena ini. Marilah. Ini punca daripada situ. Allah, sebab hati merupakan raja. Nah, anggota merupakan rakyat. Bila dia tak tenang, rakyat bergaduh. Itu. Allah. Dan bahawa tiada jadi ragu ia. Atas lagi pada kata bahawa kenal. Maka wajiblah bahawa tiada jadi ragu ia hamba pada demikian itu. Demikian tiada berlaku perjanjian. Dan tiada bergoncang. Sini saya kata tak? Bergoncang. Ini bahasa surat. Bergoncang. Sini apa panggil? Goncang. Ini bahasa surat. Bergoncang-goncang, berkocok apa panggil lah. Bergoyang-goyang apa panggil. Jadi mari daripada tak tenang tu lah. Jadi kata ibarat ni apa? Itnab. Nah, jadi apa yang kata dia sebut kalimah-kalimah yang hampir maknanya tenang, diam, tak bergoncang, semua tu maknanya hampir-hampir. Tapi disebut sangat beberapa apa? Itnab dalam ngaji ilmu balaghah. Supaya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dia panggil itnab. Dalam maqam doa sangat digalak pada itnab. Itu dia. Supaya tiada bergoncang. Kalau air laut panggil apa? Berkocok, berkucah. Panggil belaka tu. Berkucah. Air laut berkucah. Itu dia bergelombang. Ya tu. Itu dia bergelombang, berkucah. Itulah. Itu mana kata supaya apa dia bahawa tiada jadi ragu je pada demikian itu, dan pula supaya tiada bergoncang oleh iktikadnya hamba
padanya, yakni pada demikian yang tersebut itu, yang tersebut pada kata tiada berlaku janjian. Maka orang-orang yang adalah ia atas ini segala sifat. Mana ini segala sifat? Kembali balik kepada kata kenal akan qadar, beradab serta Tuhan, diam kepadanya, tiada jadi ragu hingga akhir. Maka orang-orang yang adalah ia orang atas ini sifat, maka mereka itulah orang-orang yang adalah atas ini sifat ni, mereka itulah orang-orang yang arif billah. Tengok badan biasa aja, tapi dalaman dia tu, kalau tengok body kalau kereta, nampaknya orang bertanya panggil gorak. Buruk-buruk. Tengok body tu nampak buruk ya. Tapi bila dia lari, dia potong kereta kita laju. Orang tanya kata, nampak body tu gorak ya. Gorak mana buruk lah dah. Tapi enjin dia sedap. Kita cuba nak hamak dia. Lagi laju. Akhir kita mengaku. Kadang-kadang kita pandang rendah kepada dunia yang buruk tu. Tapi jangan. Allah hanya panggil tak suka dikenal pada manusia. Tu orang panggil kata orang-orang yang adalah ia atas ini segala sifat, mula daripada kata bahawa kenal akhir qadar beradab dengan akhir. Inilah maka mereka itulah orang-orang yang arif billah, orang yang kenal Allah, kenal dengan Allah. Bila katanya kamu kenal Allah dengan apa? Arabtu rabbi bi rabbi, dia jawab. Kita dah, aku kenal Tuhanku dengan dalil aku ada ni sebab dia mengada, dengan dalil alam ini. Tu orang panggil apa dia? Orang panggil berdalil dengan mu'assar atas mu'assid. Dia panggil. Ada pun orang sampai di sini berdalil dengan Tuhan itulah dalil atas adanya makhluk. Jadi kok tu akas. Mu kenal Tuhan dengan apa? Aku kenal Tuhan dengan Tuhan. Tak faham kita. Dia kenal Tuhan dengan, yang ini dengan Tuhan beri kenal dengan Tuhan, buka mata hati kita kenal. Yang ini yang panggil buka dengan bil burhan wal dalil wal bil burhan. Kenal Allah bukan bil dalil wal burhan. Tapi mereka ini kenal Allah dengan apa? Bil, apa yang kata bil zauqi wal wujdan. Allah Taala buka rasa. Ni nak buat tak boleh lah, kita nak akad sendiri tak boleh, ni serah pada Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Itu Allah akad siapa yang akan akad. Cuma kita dah hari ni dunia ni tak akad sendiri. Kadang-kadang kita akad aku. Orang lain tak akad sangat, aku akad sendiri aku. Baik. Itulah dipanggil orang yang arif billah ta'ala. Lagi pula yang salim basirahnya. Ini orang. Lagi pula yang munawwar sarirahnya. Ini panggil tu kelimah ya dulu. Maksudnya, yakni apa maksud kata orang yang arif billah, lagi salim basirahnya, lagi pula munawwar sarirahnya, yakni orang yang sungguh-sungguh kenal akan Allah Ta'ala. Kena sungguh-sungguh kali ke persen ke salah 100% lah. Allah Ta'ala beri dia hengganya mentabak Nabi tu dak lah. Nabi sudah tidak ada lagi kan. Anal aqid allazi la nabiyya ba'di atau kama qal. Yang selamat dan sejahtera oleh mata hatinya. Pandang mata hati dia selamat. Dia tak ada ragu-ragu. Lagi pula yang bersinar dan bercahaya oleh hatinya. Tu makna kata apa? Makna kata munawwar sarirahnya. Munawwar sarirahnya, ya bersinar dan bercahaya oleh hatinya. Dan jika tidak, ini sebalik. Apa dia? Muqabil bagi kata orang-orang yang adalah ia atas ini segala sifat, mereka itulah orang-orang yang arif billah. Sebaliknya kalau tidak, dan jika tidak, maka kita hurai, dan jika tidak, yakni tidak adalah ia barang siapa ataupun orang atas ini segala sifat. Ini segala sifat tu apa dia? Beradab.
Bila tidak, ni tidak beradab. Orang yang tidak beradab, orang yang tidak diam, suka mengiktirafkan, suka mengkritikkan itu ini bobel tadi itulah. Bobel tu baik tengok orang lah tu. Baca kata la apa dia? La apa dia dah? La yasalu apa dah? Amma yaf'alun. Apa dia? Wala tak mari. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu dia tu. La yus'alu. Tidak boleh ditanyakan. Takkan dia perintah suruh kita tanya. Fas'alu ahla zikri. Dia perintah kepada kita apabila tak tahu suruh kita tanya. Data-data ayat tu kata tak boleh ditanya. Tanya bentuk mana tak boleh tu. Tak boleh ditanya. Yang ni tanya ala sabilil i'tirad, atas jalan kritik. Ano itu macam mana jadi begitu, macam mana begini. Itu la yus'alu amma yaf'alu. Sebab dia buat fa'alul lima yurid. Jadi dia pula ta'lim. Nak tengok apa lagi? Tak boleh nak kritik dah. Jadi mana kata kalau orang beradab dia tak tok cakap dah sini. Cakap kan? Oh sama petani kita pun. Allah mulut juga tok. Tarada ya taridu i'tirad. Dia lah ada. Tok mulut Allah bobel. Yalah tu lah kata. Hati mai daripada mana tu? Mai daripada hati tak tenang ni mai sini dah. Bila hati tenang diam je dia. Apa yang kamu nak kata? Alhamdulillah ala kulli hal. Hingga orang nak marah pula ke dia. Alhamdulillah semacam. Nak marah pula ke dia. Walau dia sampai ke tempat. Dia sampai kepada tempat. Dia punya rasa. Bila tanya macam mana? Alhamdulillah ala kulli hal. Kita ni sakit hati. Payah bercakap dengan dia tu. Alhamdulillah macam. Dia satu macam. Kita banyak macam. Itu je tak boleh tu. Macam. Itulah makna katanya. Dan jika tidak, yakni tidak adalah ia orang, barang siapa atas ini segala sifat, ambil lawanan dia bagi, maka iaitulah orang-orang yang tidak begitu, iaitulah atas akasnya, atas sebaliknya, sebalik bagi orang-orang yang bersifat dengan ini sifat. Apa dia akas? Yakni bukanlah ia orang yang tidak atas ini sifat ni, bukanlah ia orang yang arif billah. Kalau mengaku saya arif, dia panggil dakwah. Dakwah ni satu salah yang besar. Dakwah, saya sampai ke mana katanya. Saya dah sampai. Kamu semua mengaji tak sampai. Sampai ke mana? Sampai ke Mesir. Ya, aku tak ada pergi ke Mesir. Itu kan. Itu dia. Baik. Itulah di antara lainnya. Jangan kita nak mengaku ke diri sendiri. Itulah dia. Yakni bukanlah ia orang yang arif billah. Bukan ia yang salim basirahnya. Intaha. Sampai di sini habislah dia kita nakal daripada kitab Ghaithul Mawahibil Ladunniyah bagi Syekh Ibnu Abbad An-Nibzi. Tapi dengan biqillati ziyadatin, disampai nakalan bukan nakal harfan biharfin. Nakal disampai ada huraian. Waktu biqillati ziyadatin, dengan ada sedikit tambahan, yang tambahan huraian. Atau macam yakni tidak hurai. Wallahu ta'ala a'lam. Cukuplah dulu. Dan berkata Ibnu Ajibah Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, wallahu a'lam. Cukup dah masa? Cukup dah? Lepas tu tak ada lah.